Okay guys, yang TCDT ada sekarang Sprocket size 33. Okay guys, rantai dah putus. Kita dah keluarkan pin rantai. Dah kaleng-kaleng TCDT akan kongsikan kepada sahabat semua cara kita nak kira nisbah ratio sprocket depan belakang ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat YouTube dan Facebook. King Sediti doakan sahabat-sahabat semua berjaya di kehidupan dunia dan akhirat. Okey. Dan hari ni King Sediti nak kongsikan update terkini, okey. Yang kita test top speed semalam mendap Jadi seperti yang King Sediti beritahu, sprocket sebelum ni adalah sprocket 16 28. Okey, sprocket 28. Okey. Boleh nampak Saiz 28. Belakang 28, depan 16. Depan 16. Okey guys, jadi kita test top speed semalam, keputusan dia mendap lah. Seperti yang KZDT kongsikan sebelum ni. KZDT bagi contoh lah. Kalau kita tak set dengan betul kita punya sprocket, kita tak akan dapat pick up yang sebenar. Apabila kita ubah je mesin kita, sesuatu mesin, kita ubah sesuatu komponen tadi, keadaan yang berbeza, dia akan mempengaruhi saiz sprocket depan dan belakang. Okey, kalau nak capai torque cepat kan, boleh pakai 15 depan. Tapi untuk mesin King Sediti ni, dia akan jadi, orang panggil apa, dia jadi mengerang yang tinggi kalau pakai 15. Okey, King Sediti dah pakai iaitu 1526. Dia mengerang, enjin tu stres. Jadi King Sediti tak nak enjin ni stres. Jadi King Sediti pakai 16. Boleh nak setting main belakang ni kecil-kecil, main dua-dua apa kan. Tapi masalah dia sprocket depan tadi. Kita kena main kecil kan. Bila kecil sangat belakang, depan kena kecil kan untuk capai top. Kalau kita pakai 16 depan, dia dah lajak. Makin kecil dia makin kuat pick up dia. Makin besar saiz sprocket dia makin lajak. Dia makin orang panggil apa, sprocket tu dia jadi, kalau makin kecil dia mengerang, kalau makin membesar sprocket dia tak mengerang dia tak overram jadi ikutlah kefahaman masing-masing. Okey. Jadi apabila King Sediti pakai 16 depan, belakang 28, kira okey lah, enjin tu tak terlalu tertekan, mengerang. Kalau King Sediti pakai saiz 26 belakang, saiz 27, dia akan jadi lagi teruk mendap ke. Okey, jadi untuk mencapai top ni, tak semestinya kita pakai sprocket kecil belakang kita dapat top yang maksimum. Dia bergantung kepada mesin kita lah. Okey. Jadi kita nak top yang maksimum, kita pakailah 16. Untuk ni King Sediti set highway sebab tu King Sediti pakai sport rim kan. Kalau nak dapat lagi lebih kelajuan, King Sediti boleh pakai rem alloy kan. Jadi ni memang setup untuk apa panggil apa, kita buat konten. Konten kita nak kongsi ilmu. Okey, jadi King Sediti kongsi yang lah tentang EFI ni. Jadi belakang ni kita akan usik bagi naik. Okey. Sebelum ni King Sediti dah pakai 15 depan, belakang 26. Top tu hidup tapi enjin mengerang sangat. Dia jadi tekanan. Jadi pakai 16 kira okey sikit. Enjin tu tak terlalu tertekan, tak mengerang sangat kan. Kita nak dia pergi. Jadi belakang ni kita akan besar kan. Okey. Sekarang ni saiz 28. Jadi sekejap lagi kita tengok saiz apa yang ada. Kita akan masukkan saiz yang agak besar sikit untuk kita cari top. Untuk kita cari top ni, kita pakai yang besar. Kalau dah pakai besar, masa setup enjin, kita tak boleh terus kecil kan. Kalau macam enjin daripada sprocket yang kecil kita nak besar kan, tak ada masalah. Untuk kita cari gear 4 tadi nak bagi hidup. Okey, jadi King Sediti nak tukar sprocket ni. Okey, depan King Sediti kekalkan 16, belakang King Sediti akan tukar
Sekarang 28. KCDT akan buat kiraan dulu. KCDT akan bagi tahu lah lepas ni. Okay guys, KCDT akan kongsikan kepada sahabat semua cara kita nak kira nisbah ratio sprocket depan belakang Okay, cara dia macam ni. Mula-mula buka aplikasi kalkulator dekat handphone ataupun ambil kalkulator yang sahabat ada kat rumah kan. Cara dia macam ni. Sprocket belakang, saiz sprocket belakang bahagi saiz sprocket depan. Sahabat dapat 1.75. Jadi KCDT kongsi kan, semakin besar nisbah jawapan ni 1.75 contoh 180, 1.80, 1.90, 2.00, semakin tinggi nisbah dia, semakin enjin tu mengerang. Maksud dia kalau tak mengerang tu dia akan mengerang. Kalau makin besar, contoh 3.0, dia lagi mengerang. Dia menaik. Sprocket tu lagi tinggi dia punya kuasa dia. Jadi kalau semakin rendah nombor ni, jawapan ni 1.75, 1.60 ataupun 1.50, semakin mendap gear. Andai kata sahabat ni pakai sprocket contoh saiz 30, bahagi 16. Nampak? 1.875 contoh mengerang. Enjin sahabat mengerang 1.875 mengerang 30, 16 mengerang contoh. Jadi sahabat nak pakai sprocket apa try 29 tengok nilai yang ni akan berkurang. 1.875 ni akan berkurang. Contoh berkurang. Kita pakai 30, 16 mengerang, kita nak mendap sikit, kita nak bagi motor gear 4 tu boleh pergi sikit. Jadi kita tukar 29 bahagi 16 contoh nampak? Dia dah berkurang. 1.8125 nampak? Nisbah ni, nisbah depan ni tengah dengan yang ni lah, nisbah awal, tengah dengan akhir ni kena kira. Kalau dia berkurang, maksud dia gear 4 tu, contoh motor A5 gear 4 tu dia akan berkurang. Boleh praktikal kan kiraan ni kepada semua jenis motosikal. Jadi macam tu lah. Makin besar nilai dia, makin enjin tu kuat, makin mengerang sprocket tu. Orang panggil enjin tu makin kuat mengerang. Sprocket tu makin besar, makin nilai rendah, semakin mendap lah. Jadi sahabat boleh buat kiraan. Contoh mendap sikit mendap banyak kan. Kalau untuk mesin ni KCDT rasa macam mendap banyak, jadi KCDT masuk terus saiz 33. Sahabat nampak saiz 33 jadi kita tengok betul ke enjin gear 4 akan orang panggil apa, akan kuat. Gear 4 akan kuat lepas ni mesin yang KCDT ni. Sebelum ni saiz 28 bahagi 16 ni formula dia kira ratio nisbah sprocket ni. Ni 1.75. 28, 16 untuk spek KCDT yang baru ni, spek 58 jet 95mm, dia 4 mendap pakai sprocket ni. Jadi mendap lah sekarang 1.75 ni mendap. Jadi kita kena naik nilai jawapan ni. Jadi KCDT pakai terus 33 sebab terlalu mendap KCDT rasa. 33 bahagi 16. Nampak? Dapat jawapan nampak 2.0625. Sebelum tadi 1.7 lebih kan. Ni dah 2.0. Maksud enjin tu lagi mengerang, lagi kuat. Jadi nak bukti kan kuat tak kuat, kita akan tengok meter top speed kita. Sebelum ni mendap betul. Dapat 1415 kan. Jadi kalau sahabat perasan meter top speed RZ yang KCDT pakai tu, masa video pertama yang KCDT test top speed tu naik 2 orang, meter tu lambat naik. Kalau sahabat perasan lambat dia nak naik. Dia naik tu lambat sebab berat, naik 2 orang kan. Apabila KCDT test video yang kedua, top speed tu naik contoh dia naik. Kita nampak jarum tu gerak.
lebih cepat. Sebab dia buka. Dia macam gear 1 kan. Masuk gear 2. Dia meter tu macam tu. Dia bukan macam macam tu. Dia masuk gear 3 nak gear 4. Gear 3 masuk gear 4. Dia gerak tu. Dia gerak tu macam cepat sikit. Tu bawa seorang. Kalau bawa 2 lambat sikit dia buka. Kalau sahabat perasan lah. Okay, jadi KZDT akan pakai sprocket yang baru ni. Ni sprocket yang lama lah, tapi saiz yang baru lah. Kita pakai saiz 33. Sebelum ni 28 lah, saiz lama. Ni saiz yang baru 33. Jadi pakai lah sprocket mana ada. Okay, jimat-jimat sikit. Kalau dah tak ada sprocket tu, baru lah kita beli baru. Okay, musim-musim COVID ni, sprocket yang mana ada kita pakai lah. Okay, kalau dah betul-betul cun, kita beli baru pun tak ada masalah kan. Kita memanglah akan pakai, kita tak akan ubah-ubah lah. Kalau zaman dulu KZDT masa belajar test pocket, ada orang tanya macam tahu-tahu depan ni belakang ni. Dia bukannya kita tahu, kita praktikal. Kita tahu tu daripada pembelajaran praktikal kan. Masa main spek 53 dulu kan, kita try depan berapa, belakang berapa kan. Sprocket memang banyak lah kan, nak fahamkan dia tu. Test depan 15, test depan 14, test 16 kan. Macam-macam sprocket belakang tak ngam kan. Nak fahamkan rasa tu macam mana. Jadi biar KZDT rugi tak apa, jangan sahabat yang rugi. Nak pula musim-musim COVID ni, kesian sahabat-sahabat. Jadi KZDT kongsikan ilmu ni supaya sahabat dapat mengetahui lah, sedikit ilmu kan. Sedikit ilmu yang KZDT ada, KZDT kongsikan, semoga bermanfaat. Okey. Jadi kita nak buktikan meter tu naik ke tak lepas ni, kita akan test lagi top speed. Okey. Sahabat boleh tengok. Yang ni mendap ni 1628. KZDT akan pakai 1633. Okey. Kita akan pakai 1633. Kita tengok betul tak? Betul tak top speed naik? Kalau yang KZDT bagi tahu. Sekarang mendap kan. Kalau KZDT tukar, KZDT cakap akan naik top speed. Jadi kita tengok. Untuk yang test top speed ni dapat 1415 untuk sprocket 1628 sebab gear 4 mendap kan. Tak ngam sprocket yang ni. 1628 ni tak ngam. Jadi KZDT akan tukar 1633. Okay guys, kita akan masuk sprocket saiz 33. Rim belakang ni KZDT pakai gantang Yamaha 125Z belakang ni. Jadi sprocket dia sama lah. Yamaha 125Z sama. Okay, LC sama juga. Okay, sprocket ni boleh pakai. Okay guys, kalau sprocket dah pakai saiz besar sikit ni, rantai biasanya kalau tak ngam kena tukar lain lah. Okay. Okay, ni saiz 28. Kita akan masuk saiz 33. Okay, saiz 33 kita akan masukkan pada jentera kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ngam guys, ngam. Okay, untuk memberikan kita punya skru tadi kukuh, pastikan skru yang mana kita cabut kat situ kita letak balik. Okay, supaya kita ikat tu kemas lah. Thread dia tu ngam sama. Yang mana kita cabut tadi mula-mula kat situ. Yang ni KZDT dah susun lah. Dan KZDT dah marking lah tanda sini. KZDT pakai ni tangan. Okay guys, dah jumpa marking. Sebelum ni 1415. Agak-agak ni naik satu berapa. Kalau dah susun senang, kita dah tahu lah. Marking kat sini, skru yang 1, 2, 3, 4. Kita dah tahu kat mana. Senang. Ni tip lah nak bagi skru kita tahan lama. Lepas tu isi agree sikit. Okay.
Boleh lah pakai warna hijau ke warna merah ke. Pakai yang janji grease. Okey. Kita try dulu rantai. Lama ke tak? Ni rasa macam pendek ni. Kan betul pendek. Tak ngam. Pendek. Kena cari rantai lain lah. Kalau pandai sambung lah. Jimat sikit. Kan? Tapi kalau nak safety sikit, cari yang baru lah rantai. Rantai yang okey, brand setakat ni pakai brand RKM Triple S dengan Aji Racing. Setakat ni KCDT pakai okey lah. Untuk rantai 415 setakat ni pakai good. Untuk sprocket ni KCDT naikkan 5 mata 28 kan. 28 kira daripada 29 Tadi 28 sprocket saya 28 yang lama. Kita kira daripada 29 30 31 32 33 5 mata naik. Sebab apa tukar 5 mata? Sebab mendak sangat. Terlalu mendak. Jadi KCDT naik 16.33. Untuk ketuk kita punya komponen besi, cari ni tukul getah. Tak ada lah kita punya ni bengkok. Kalau pakai tukul biasa bengkok. Cari kat kedai RM2 ada jual ni. Yang ni KCDT beli kat kedai RM2. Ni apa KCDT? Ni penegang rantai supaya kita lebih confident waktu kita bawa motor. Tak tercabut rantai kalau pakai ni. Okey. Cara dia macam ni, kita letak, kita touch je. Jangan tekan macam ni Jangan tekan macam ni. Nanti dia akan hakis plastik ni. Kita just kita cuma perlu letak rantai supaya rantai beralun. Dia beralun macam ni. Dia kenakan plastik ni. Dia beralun setakat sini je lah. Kalau kita tak pakai, contoh dia beralun normal macam ni kan. Kalau rantai tu dah kendur, dia akan beralun macam ni. Peluang untuk tercabut tu tinggi. Bahaya lah. Jadi KCDT pakai ni. Banyak motor dah pakai KCDT pakai ni kan. Okey lah, setakat ni okey, tak ada masalah. Kalau jalan jauh tu kita confident. Okay. Siapa nak order ni boleh dekat kedai Shopee CDT ada jual. Kat Cahaya di atas tangan. Yang lama yang ni KCDT pakai Triple S. Dia pakai kena potong sikit lah. Ni KCDT pakai seri arm wave 125 tau. Dia panjang sikit. Dia boleh tarik belakang. Tapi kalau tarik belakang habis, dia akan sagat dekat aircon. Jadi KCDT ke depan. Dah ke depan habis pun tengok tayar tetap belakang ni. Tapi kalau buat macam ni, dia naik 2 orang ke seorang ke, dia tak bersagat lah dengan aircon. Okey? Sedikit tip lah tu. Jadi KCDT nak potong rantai. Okey, kita ukur dulu. KCDT, ada yang bertanya, kenapa motor tak buat sendiri? Boleh ke buat, tapi masa tak ada. KCDT saya buat sikit. Jadi kena uruskan barang-barang custom, meter digital apa semua. Lepas tu video editing. Jadi KCDT tolong rakan niaga KCDT. Yang KCDT hantar motor tu, yang tu KCDT punya rakan niaga. Dulu KCDT jadi pelanggan. Sekarang dah jadi rakan niaga. Sebab KCDT ambil bidang motor kan. Macam tu lah. Dulu customer dia orang je KCDT ni. Jadi KCDT support lah dia orang niaga. Hantar kat dia orang lah. Okay. Nak buat sendiri boleh je. Masa tu InsyaAllah lah. Kalau tak sibuk nanti akan datang, KCDT akan ajar tutorial pasang enjin Okay guys, rantai dah putus. Kita dah keluarkan pin rantai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah tercabut. Jadi kita pasang pin ni. Okay guys, untuk penegang rantai, cara-cara pasang dia. Okay, pasang kan. Kalau kat sini macam terlalu rapat dengan si arm, sahabat lapik bearing cari bearing yang lama-lama, bearing baru kecil kan, saiz sub belakang sahabat tu lapik, bagi dia berjarak sikit lah, supaya dia tak terlalu rapat benda ni dengan si arm kan. Jadi
sat kena pakai panjang sikit lah kalau ada. Kalau yang asal ngam-ngam janji skru belah sana fit ikat tu. Jangan bagi ada ruang kosong takut tercabut tayar. Kena tayar kena ikat ketat-ketat, kalau tak ketat memang akan tercabut. Okey, kalau laju memang bahaya. Dah pasang dia yang bearing ni, yang lapik ni. Lepas tu yang ni sahabat jangan tekan macam ni. Jangan tekan macam ni. Kalau tekan macam ni, tekan kuat macam ni, memang ada spring dia boleh bergerak, tapi nanti dia hakis plastik. Jadi fungsi ni kita nak guna macam ni. Supaya dia beralun, dia tak terlalu beralun sangat ke bawah. Kalau dia beralun ke bawah, dia akan tercabut lah. Kalau ni ada penahan, dia akan beralun dekat plastik je. Dia tak akan tercabut rantai. Okey? Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat supaya selamat perjalanan sahabat. Pastikan dia bersentuh masa dia kendung macam ni rantai tu, dia bersentuh dengan plastik. Okey, cuma pastikan skru nut belah sana rapat habis. Kalau nut tu tebal ni, pastikan sub tu tebal tu juga. Okey, sama supaya selamat perjalanan sahabat-sahabat tak tercabut. Kalau skru los ni, sub apa los, tukar cepat sebelum dia rosak intrik yang lain. Okey guys, settle. Kita pakai spray rantai ni, Haji Racing. Okey, Haji Racing. Goncang-goncang, cara guna dia goncang. Pusingkan tayar, terus spray. Spray kat ring dia, dekat tengah-tengah sprocket. Okey, cun. Bahagian magnet ni dengan CDI ni biar dulu, dah settle nanti baru kita sedikit pasang. Try dulu cari top speed dia. Okey kan, jom kita layan top speed. Okey guys, abang KFC ada delivery. Siapa nak makan KFC kat Jengka Pahang ada KFC. Ni abang ada rajin cari rezeki, petang-petang cari rezeki. Kat kaleng-kaleng Okey guys, kita test bikin sedikit rasa mengerang Dia kalau mengerang dia tak pergi ke. Kita nak dapat setting yang terakhir nak cari sprocket yang paling ngam, memang perlu masa sikit lah. Okey, kita mula pada gear 1 Okey, kita mula daripada gear 1. Okey, gear 1 CDI JTM enjin mengerang. Kita nak yang tu lah. Okey, kita dah tahu lah limit dia 1633. Dia nak mengerang. Jadi kita kena cari sprocket untuk tengah-tengah pula. Okey, bagi top tu hidup. Okey, sahabat boleh nampak kita ada pelajaran baru hari ni. Seperti yang sahabat nampak tadi, memang mengerang teruk. Teruk sangat mengerang kan. Sebelum ni boleh pergi 1415, dia mengerang. Dia pergi 13 lebih. 13 lebih dia lepas.
Jadi Kinsiliti lepas ni video akan datang, Kinsiliti akan setting untuk cari sprocket yang tengah-tengah lah. Kita nak cari yang tengah-tengah tadi. Setting sprocket ni memang perlu masa lah. Dia perlu practical. Kita bukan cakap apa, kita practical. Jadi kita dah tahu lah. Tukar sprocket sekian-sekian, meter naik sekian-sekian. Ingat, test sprocket, set sprocket, lepas tu dah set sprocket, tengok meter kelajuan, baru kita tahu motor kita. Okey, jadi kita akan cari sprocket sampai ngam. Okey guys, setakat ini sajalah perkongsian Kinsiliti. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen dan share. Dekat Facebook, terima kasih yang dah follow. Okey, Kinsiliti doakan sahabat semua berjaya di dunia dan di akhirat. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.